Dan kali ni tak ada siapa pun yang akan kacau dia. Lelaki tadi terus ke bilik N dan menanggalkan semua pakaiannya. Korang nak tahu tak apa yang dia buat lepas tu? Dia pakai pakaian dalam N lah siut. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Korang tengok muka pasangan korang rasa-rasalah korang boleh tak berikan kepercayaan sepenuhnya kepada diorang. Korang rasa-rasa dia ada tak menyimpan rahsia gelap? Kadang-kadang kan orang yang kita sangka yang kita kenal tu, orang yang rapat dengan kita sebenarnya adalah orang yang kita tak kenal langsung. Korang bayangkanlah dalam kes ni, seorang wanita yang telah mendirikan rumah tangga berkecai macam tu je setelah mendapat tahu rahsia yang suami disimpan selama 20 tahun. 20 tahun berkahwin tu guys. Kalau ada perempuan simpanan ke, tak apa lagi tau. Ini suami dia menyimpan rahsia yang lebih gelap daripada tu. So guys, Abang Boy nak bagi tahu awal. Disebabkan benda yang Abang Boy akan bahas ni adalah isu sensitif, Abang Boy tak boleh nak siarkan beberapa gambar bahan bukti. Tetapi benda ni senang je nak cari. Korang boleh Google je. So kalau korang dah ready, murid-murid duduk di tempat masing-masing. Tenang, chill, let's roll. Pada awal bulan November 2009, pada malam minggu, seorang wanita yang hanya ingin dikenali sebagai N keluar rumah untuk pergi berparti di sebuah nightclub berhampiran dengan rumah dia. Yelah, dah malam minggu dan dia pun single. Nak buat apalah seorang-seorang kat rumah. Baiklah dia jumpa kawan-kawan. Manalah tahu dia bawa balik boyfriend malam tu. So pada lebih kurang pukul 9 malam, dia pun keluar rumah. Tetapi dia tak tahu ada seorang lelaki dalam sebuah kereta duk perhati je rumah dia daripada jauh. Lelaki tu dah masak dah dengan jadual si N ni. Dia dah study jadual N ni lama gila dah. So elok je beberapa minit N ni dah jauh, dia mula buat kerja. Rumah N ni berada dalam kawasan yang sangat-sangat tenang. Tak ada langsung jenayah pernah dilaporkan dekat area sini tau. So walaupun lebih kurang pukul 9, jiran-jiran dah tak keluar rumah dah. Jiran sebelah rumah Anna pun tak perasan apa yang berlaku ni. Lelaki tadi tu pelan-pelan berjalan ke pintu belakang rumah. Tak sampai 5 minit, pintu terus dibuka. Dia mulakan kerja. Satu-satu bilik dia masuk. Selalu kita fikir pencuri ni nak cari barang berharga kan. Tapi kali ni lain guys. Dia cari barang lain. Barang yang lebih private. Sampailah ke satu bilik master bedroom di tingkat atas. Satu-satu laci dibuka. Last dia jumpa barang yang dicari. Lelaki ni tadi sebenarnya mencari pakaian dalam N. Dalam laci tu penuh pula dengan koleksi dengan pelbagai warna dan bentuk. Dia buka lagi satu laci. Kau permainan dewasa pula. Tersenyum lebar lelaki ni. Dia pergi pula ke komputer riba milik N. Si N ni pula satu hal. Dia tak log out pun PC dia. Dekat dalam satu folder, lelaki tadi terjumpa pula koleksi movie dewasa. Memang ketawa besar dia. Dia ambil segenggam pakaian dalam N dan meninggalkan mesej di laptop N. Basically dia cabar N ni untuk call pihak berkuasa. Kalau N berani buat, lelaki tadi akan mendedahkan apa yang N ada dalam simpanan dia. Lepas tu dia belah. Selepas berparti tu, N baliklah ke rumah sorang-sorang. Tak ada boyfriend pun yang dibawa. Masuk-masuk je dia perasan rumahnya dah ada pecah masuk. Segala barang dah berselerak dah. Dan yang paling menakutkan adalah mesej yang ditinggalkan oleh pelaku. Serta-merta dia terus call kawan baik dia dan terus keluar rumah. Tetapi semua ni sebenarnya adalah plan lelaki misteri tu daripada awal pun. Dia memang nak N ni keluar rumah untuk adegan seterusnya. Sekali lagi lelaki tadi memecah masuk ke rumah N. Dan kali ni tak ada siapa pun yang akan kacau dia. Lelaki tadi terus ke bilik N dan menanggalkan semua pakaiannya. Korang nak tahu tak apa yang dia buat lepas tu? Dia pakai pakaian dalam N lah siut. Dia siap bawa kamera lagi tau. Dia ambil gambar dan berposing depan kamera tanpa risau dia akan diganggu pun. Dia siap cak melan lagi lah siut. Dia meneruskan aktiviti terkutuk ni sampailah ke awal pagi. Bila dia dah puas, dia belah. Anne balik ke rumah beberapa hari kemudian. Tetapi semuanya dah terlambat guys. Dia pun tak boleh nak report polis sebab dia takut rahsia dia didedahkan. Disebabkan takut, tak berapa lama selepas tu Anne terpaksa berpindah keluar daripada situ. Dia risau yang penyangat ni akan datang lagi. Atau lebih teruk, penyangat tu akan serang dia. Anne sebenarnya bukan satu-satunya mangsa lelaki gila ni. Dia dah buat kerja ni lama gila dah. Target dia hanya satu je, pakaian dalam wanita. Dia tak kisah umur berapa, janji dia dapat curi. Tetapi dalam kes Anne ni, ini adalah kes
kes pertama dia yang dia tak sembunyi niat dia langsung. Sebelum tu dia membecah masuk rumah juga, tetapi setiap kesan akan disembunyi. Semua dah clean lah, orang tak tahu pun yang dia pecah rumah. Tahu-tahu je Spentok dah hilang. Tetapi dalam kes Anne ni, dia excited sangat bila ternampak koleksi permainan dewasa milik Anne. Dia jadi makin berani pula dah. Beberapa hari selepas tu pula, seorang wanita yang berumur 21 tahun yang hanya ingin dikenali sebagai Jane adalah seorang ibu tunggal yang tinggal di sebuah penempatan sekitar 30 minit perjalanan daripada rumah Anne. Tetapi kali ni lelaki misteri tu bukan hanya pecah masuk je tau dan curi seluar ketot mangsa je. Dia dah upgrade dah guys. Apa yang berlaku adalah pada lebih kurang tengah malam, ketika Jane dan anaknya tengah tidur, rumahnya telah dipecah masuk. Lelaki misteri itu memakai topeng dan berjalan pelan-pelan menuju ke bilik Jane. Pada masa ini, Jane baru je menidurkan anaknya yang baru je berusia setahun. Elok je Jane masuk dalam bilik, Jane telah diserang dan diikat. Mulut dan mata Jane ditutup. Lelaki misteri itu cakap kalau Jane buat bunyi, dia dan anaknya akan dibunuh. Jane mengatakan yang dia akan ikut apa saja kemahuan lelaki itu, asalkan tak apa-apa ke anak dia. Lelaki misteri itu senyum. Jane kemudiannya diikat ke kerusi dan bermulalah serangan gatal-gatal ke atasnya. Macam-macam dia kena hadap guys. Bermacam-macam posing dia kena buat. Sementara lelaki misteri ni melakukan perbuatan terkutuk tu, dia ambil gambar dan video sekali siot. Aktiviti terkutuk ni berlangsung selama 3 jam lebih. Lepas dia dah puas, dia belah. Tapi sebelum tu lelaki misteri tu sempat bagi warning lagi. Kalau Jane report polis, anak dia akan dibunuh. Itulah yang Jane buat. Sama juga dengan Anne. Masing-masing terlalu takut sampai ke tak tahu diorang nak buat apa. Diorang memilih untuk mendiamkan diri dan hidup dalam trauma setiap masa. Tak habis kat situ guys. 13 hari selepas insiden yang berlaku kepada Jane, seorang wanita yang berumur 30-an yang bernama Lori membuat laporan polis mengatakan yang dia telah diserang di rumahnya. Lori mengatakan yang dia telah dipukul di belakang kepala dan telah diikat di sofa. Pada masa ni dia tak sedarkan diri langsung. Sedar-sedar je dia telah diserang secara gatal-gatal oleh seorang pelaku. Tak banyak info yang Lori boleh bagi. Lori hanya mengatakan yang seluar ketotnya dah hilang dan dia hanya perasan suara pelaku je. Dia rasa suspek adalah salah seorang daripada jirannya yang bernama Larry John. Si Larry telah ditahan untuk membantu siasatan. Tetapi kan, tak ada bukti pun yang mengatakan si Larry ni buat benda-benda macam ni. Pada malam kejadian pun, si Larry ni ada lebay. Dia bersama dengan isterinya di rumah sampai ke pagi. So disebabkan tak ada bukti yang kukuh, Larry telah dilepaskan. Tetapi reputasi dia dah teruk guys. Orang masih mengatakan yang Larry lah orang yang menyerang Lori. Biasalah makcik-makcik bawang ni, mulut pun boleh tahan. Sampai ke Larry dan keluarga dia malu nak keluar rumah tau. Tetapi polis perasan something. Apa yang berlaku ni bukan jenayah yang terpencil. Bukan satu-satu je yang terjadi. Sebenarnya ada 48 rumah dipecah masuk dan semua ada satu persamaan yang ketara. Seluar ketot mangsa telah dicuri. Bukan 1-2 je yang hilang. Semua. Seluar ketot yang belum dibasuh pun kena cekau juga. Teruk tu perangai. Ingatkan dia puas ke? Tak guys, dia masih lagi tak puas. Dia mencari mangsa seterusnya. Seorang wanita yang bernama Marie France Cameo. Dia adalah seorang korporal di dalam Angkatan Tentera Udara Kanada. Dia ni sebenarnya bertugas sebagai jurutera trafik dan berumur 38 tahun. Memang dah lama dah si Marie ni perasannya seluar ketok dia dah hilang. Kalau dia sidai je mesti hilang punya lah. Mula-mula tu si Marie ni menuduh boyfriend dia yang curi. Bergaduh lah juga. Tetapi selepas boyfriend dia mati-mati cakap yang bukan dia yang buat, so Marie pun biarkan je lah benda ni. Walaupun benda ni merisaukan, tetapi tak adalah sampai dia nak report polis. Dia anggap mungkinlah seluar tu ditebang kat angin. So dia pun buat tak reti je lah. Sampailah pada penghujung bulan November 2009. Pada masa tu sepatutnya dia telah dijadualkan untuk menaiki pesawat ke pangkalan di UK. Dia dah prepare semua benda dah. Baju-baju semua dah pack. Dan mengikut jadual, dia pergi ke sana selama 3 hari. Tetapi sebelum dia nak naik flight tu, tiba-tiba dia rasa macam tak sihat pula. Muntah-muntah akibat salah makan. So disebabkan ini, dia terpaksa meminta cuti untuk berehat di rumah. Bila dia sampai je kat rumah, dia tak perasan apa-apa pun. Dia terus ke bilik untuk berehat. Si Mary ni ada bela beberapa ekor kucing tau. So dia panggil lah kucing-kucing dia datang. Tetapi satu ekor tak datang-datang. Dia boleh dengar kucing dia buat bising dekat dalam basement bawah rumah. Pula dah, macam mana pula kucing dia boleh masuk basement? Kalau tak salah dia dah tutup rapat dah. Walaupun dalam keadaan tak larat tu, Mary gagahkan diri juga untuk bangun dan pergi mendapatkan kucing kesayangannya. So dia buka lah pintu basement dan membagi kucing dia. Tetapi kucing dia tak datang tau. Masih lagi mengangiau daripada tadi. So Mary pun turunlah ke bawah. Problem basement rumah Mary ni pula, suis lampu dekat bawah tangga tau. So nak tak nak, Mary kena turun juga. Eloknya si Mary ni buka lampu, dia telah diserang daripada belakang. Tetapi si Mary ni pun bukan orang biasa. Dia melawan geng. Dia askar kan. Bergelutlah diorang berdua dekat dalam basement tu. Beberapa kali jugalah Mary ni ditikam dan akhirnya kepala Mary telah dipukul dengan torchlight sampailah Mary tak sedarkan diri. Selepas daripada ni, Mary telah diikat di tiang besi paip dan pakaiannya telah dilucutkan.
kejadian. Mary telah diserang semahu-mahunya dan beberapa gambarnya telah diambil. Selepas beberapa jam, pelaku terus belah, meninggalkan Mary dalam keadaan yang menyedihkan. Mary mati akibat kehilangan banyak darah semasa dia masih diikat dekat tiang tu. Pelaku ni pun pandai gila. Dia tak belah macam tu je. Sebelum dia belah tu, dia bersihkan dulu kawasan kejadian. Bila dia dah puas, bila dia rasa dah selamat, dia belah. Ini pembunuhan pertama Mamat Misteri tu. Dia takut sebenarnya, tetapi pada masa yang sama, dia rasa teruja pula. Dalam masa sebulan je, dia punya crime dah upgrade tau. Daripada pecah rumah, curi seluar pentot orang, lepas tu serangan gatal-gatal pula, dan last sekali membunuh. Biasalah guys, selalunya bila orang dah rasa darah ni, dia takkan stop dah. Dia mula pula plan untuk mencari mangsa seterusnya. Pada masa yang sama, dia nak monitor keadaan dulu. Dia nak tahu macam mana penyiasatan polis dan apa yang polis dah jumpa. Pada hari mayat Mary dijumpa polis, dia siap datang balik ke rumah tu guys. Dia tengok hasil kerja dia tau. Dalam ramai-ramai yang berkerumun tu, dia tersenyum sendiri. Penyiasatan polis pun tak ke mana-mana pun. Tak ada langsung bukti yang ditemui boleh memberitahu polis siapakah pembunuh Mary. Selama 2 bulan, penyiasatan tak pergi ke mana-mana pun. Sampailah pada penghujung bulan Januari 2010. Pada 29 Januari, satu laporan kehilangan telah dibuat oleh seorang lelaki. Dia mengatakannya adiknya yang bernama Jessica Lloyd hilang daripada rumah dia. Terdapat barang-barang Jessica berselerak daripada dalam rumah dan cermin mata dan beg tangannya dijumpa di luar rumah. Polis terus mengadakan penyiasatan di rumah kediaman Jessica dan berjaya menjumpai 2 bukti yang penting. Satu adalah tapak kasut seorang lelaki dekat belakang rumah. Sebelah tapak kasut tu pula adalah tapak kasut milik Jessica. Bukti kedua adalah kesan tayar yang dipercayai adalah transport yang digunakan oleh pelaku. Daripada situ, polis mengadakan misi pencarian besar-besaran. Selalunya dalam kes orang hilang ni lah, polis tak ada masa lama pun. Diorang kena bertindak secepat mungkin sebelum bangsa dibunuh. Tetapi malangnya, walaupun misi pencarian ni dibuat oleh polis dan dibantu oleh sukarelawan, tak ada apa clue yang diorang jumpa. Pada masa yang sama, polis menjalankan roadblock di jalan-jalan besar dan blok semua jalan tikus keluar daripada bandar Ottawa tu. Akhirnya pada 4 hari bulan Februari, pencarian polis berhasil. Pada malam tu, sebuah kereta SUV Nissan Pathfinder berwarna silver berhenti dalam satu roadblock. Pegawai polis ni perasan kesan tayar tu sama dengan kesan yang diorang jumpa dekat rumah mangsa. Polis tu teruslah memanggil inspektor yang bertugas dan bagi tahu apa yang dijumpa. Tetapi yang peliknya, inspektor tak nak menahan suspek tau. Dia menyuruh polis tu mengambil semua detail tentang pemandu dan melepaskan dia. Bila polis tanya pasal kad identiti suspek, diorang terkejut geng. Suspek tu bawa keluar kad identiti askar. Dan bukan askar-askar biasa tau. Pangkat Colonel lah geng. Nama dia adalah Colonel Russell William. Mamat Russell ni memang dikenali di sekitar bandar pun. Dia adalah seorang yang dihormati dan selalu dilihat bekerjasama dengan polis. Even masa kehilangan Jessica pun, Russell lah yang menawarkan perkhidmatan unitnya dalam misi pencarian. Siap keluar berita tu geng. So tak tahulah sama ada si Russell ni tahu ke tak yang polis dah suspek dia pada masa tu. Dia buat-buat macam dia nak cepat sebab dia cakap anak dia sakit dekat rumah. So nak tak nak, Russell terpaksa dilepaskan. Polis pun apa lagi, terus menjalankan siasatan pasal background Mamat Russell ni. Mary sebenarnya berkhidmat betul-betul di bawah Russell ni tau. Dia tahu serba-serbi pasal Mary. Dan yang paling penting, dia tahu jadual kerja Mary. Pada majlis pengkebumian pula, Russell ni siap bagi ucapan kot. Mengatakan yang dia kesal dengan apa yang berlaku. Siap menangis tu dah. Dan lagi satu benda yang meyakinkan polis bahawa Russell ni adalah suspek adalah Russell ni sebenarnya tak ada anak. So pada 10 Februari 2010, Russell telah dipanggil ke balai untuk membantu siasatan. Orang yang handle siasatan ni pun bukan kaleng-kaleng tau. Polis tak boleh bagi inspektor-inspektor biasa nak handle kes ni. Russell ni seorang colonel kot. Sekali jegil je mau terkencing orang biasa. So Inspektor James Smith telah dipanggil daripada Ontario, Kanada untuk handle sesi soal siasat ni. Mula-mula Russell masuk, dia langsung tak menunjukkan yang dia takut ke gelabah ke. Russell ni kelihatan confident gila kot. Dia siap kunyah chewing gum masa tu. Mungkin pada dia ini semua level ayam-ayam je. Dan selama 45 minit, Russell bertenang je guys. Dia mengelak setiap soalan dengan mengatakan yang dia tak tahu apa-apa. Sampailah satu masa, Inspektor James tunjuk bukti kasut dan juga kesan tayar yang polis jumpa dekat rumah Jessica Lloyd. Inspektor tunjuk kot sebelah-sebelah persamaan di antara tayar di SUV Russell dan juga kasut Russell. Time ni Russell terdiam. Berkerut-kerut dahi dia. Kemudian Russell terus mengaku dia dah tak ada selindung-selindung dah. Semua benda dia mengaku macam empangan pecah dah. So siapa sebenarnya Russell Williams ni? Dan bila semua ni bermula? Russell dilahirkan pada 7 Mac 1963 di Bromsgrove, England. Tetapi keluarga dia telah berpindah ke Kanada selepas bapa dia mendapat pekerjaan di sebuah makmal tenaga nuklear di pinggir bandar Deep River, Ontario. Tetapi pada usia dia 6 tahun, dia telah menyaksikan mak bapak dia berpisah disebabkan mak dia kantoi ada affair dengan jiran. Selepas daripada ni, Russell tak pernah jumpa pun bapak dia. Bapak dia memang betul-betul belah daripada hidup diorang. Sebulan
sekali je lah dia bagi duit nafkah anak. Elok je mak bapak dia disahkan cerai, mak dia tak tunggu lama kan, terus berkahwin dengan jiran dia tu. Jiran dia pun bukan kaleng-kaleng, dia adalah seorang doktor di hospital tempatan. Tak berapa lama selepas tu, diorang sekeluarga telah berpindah ke Scarborough di Ontario. Walaupun Russell ni membesar tanpa seorang ayah, dia tetap tak mengalah. Start daripada sekolah menengah pun Russell ni belajar bagai nak gila kot. Memang full flat je lah mempanjang. Sampailah habis sekolah pun dia memasuki universiti yang paling top di Kanada. Elok je tamat daripada pengajian, dia ditawarkan untuk memasuki Angkatan Tentera Udara Kanada. Dalam masa 3 tahun je, dia telah dilantik sebagai seorang kapten dan juga seorang pelatih di Sekolah Latihan Penerbangan Angkatan Tentera Udara. Menurut pegawai atasan dia, Russell adalah seorang yang komited dalam kerjaya dia, dan pada tahun 2009 dia telah diberi pangkat korporal di lapangan terbang udara Trenton. Sepanjang 23 tahun perkhidmatan dia, dia telah diangkat sebagai seorang askar contoh dan orang paling dihormati dekat dalam base. Mamat ni pernah ditugaskan untuk escort Queen Elizabeth lah siut, dan ramai lagi lah orang VVIP. Russell telah pun berkahwin pada tahun 2004 dan tinggal di sebuah rumah agam di Ottawa. Selepas dia berkahwin, tiba-tiba dia sedar yang dia mempunyai obsesi dengan pakaian dalam wanita pula. Bila bini dia pergi kerja, time tu lah dia pakai baju dalam milik isteri dia. Bukan tu je, dia dah start stok semua perempuan yang tinggal dekat kejiranan rumah. Mamat ni siap ada buku kot, dia study jadual wanita-wanita tu semua. Sampailah pada satu hari pada bulan September 2007, dia memulakan misinya. Mangsa pertamanya adalah seorang budak yang baru je belajar 6 guys. Dia telah memecah masuk semasa penghuni tu keluar pergi kerja. Dia ambil apa tau? Dia ambil seluar ketot lah guys. Dia pakai, dia posing dan dia ambil semua rakaman video tu. Tak cukup dengan tu dia cak melan lah siut. Semua ni berlangsung selama 3 jam. Selepas dia puas, lepas tu dia belah. Tetapi sebelum dia belah tu, dia padamkan semua bukti-bukti supaya tak kantoi. Selepas daripada ni, dia dah tak boleh berhenti dah geng. Tak kantoi pula tu. Memang menjadi-jadilah lagi dia. Russell ni membuat pengakuan yang dia telah berjaya memecah masuk sebanyak 86 rumah di sekitar Ottawa, Ontario. Ada juga Russell ni datang berulang-ulang kali ke rumah yang sama. 48 di antaranya telah dilaporkan kepada polis. Tetapi ada juga penghuni rumah yang tak perasan pun rumah diorang dipecah masuk. Sementara dia buat benda-benda terkutuk ni dekat depan mata yang memandang, dia adalah seorang yang tegas dan berdedikasi dalam kerjaya dia. Laki bini memang dihormatilah. Bini dia pula adalah pengerusi untuk Yayasan Jantung dan Strok Kanada. Selepas je Russell ni dinaikkan pangkat ke Colonel, dia telah membeli sebuah cottage di pinggir bandar Orleans, Ottawa. Bini dia pun tak tahu pasal cottage ni tau. Di sinilah disimpan semua rahsia-rahsia terkutuk dia. Semasa sebuan dibuat, polis menjumpai sebanyak 1,400 helai sotong dan seluar ketot wanita pelbagai saiz dan warna. Polis juga menjumpai sebanyak 3,000 gambar dan juga video aksi-aksi tak senonoh Russell ni. Termasuklah gambar-gambar Mary dan juga Jessica Lloyd. Dekat dalam sebuah beg, polis telah menjumpai sarung tangan, kit membuka kunci, topeng, dan yang paling barai adalah satu buku log yang mencatat satu persatu rumah yang Russell dah pecah masuk. Bila berita penangkapan Russell ni sampai ke telinga wife dia, mula-mula tu dia tak percaya lah. Memang macam apa cakap lah, depan-depan dia adalah orang yang sangat-sangat perfect, tak nampak cacat pun. Menurut isterinya, Russell adalah seorang yang teliti. Sudah tentulah skibidi-bidi. Sorry, iklan. So anyway, bukan isteri DJ yang tak percaya tau. Masyarakat sekeliling macam tak boleh terima apa yang diorang dengar ni. Seorang yang diorang hormat dan orang yang mereka boleh selalu harapkan untuk membantu adalah setan paling evil. Jessica Lloyd telah dikidnap dan dibawa ke cottage terpencil di pinggir bandar. Di situlah Lloyd telah diserang beberapa kali dan dibiarkan hidup selama sehari. Tetapi bila Russell ni dah puas, dia bertindak untuk menamatkan nyawa Jessica dengan mencekohnya. Mayat Jessica telah ditemui ditanam di dalam sebuah kubur cetek berdekatan dengan cottage tu. Semua ni ada dekat dalam video tau. Setiap serangan telah direkod dan gambar-gambar yang telah diambil. Benda ni lah yang digunakan untuk pendakwaan di mahkamah. Pada bulan April 2010, semasa dalam tahanan, Russell telah terima satu surat cerai daripada isterinya, dan pada malam tu pula dia bertindak untuk menamatkan nyawanya sendiri. Tetapi tak berjaya geng. Dia telah diletakkan di dalam unit berasingan dan dikawal rapi setiap masa. Diorang panggil benda ni sebagai suicide watch. Perbicaraan bermula pada 8 Oktober 2010. Daripada awal lagi Russell ni kelihatan tak bermaya langsung. Dia terus mengaku bersalah atas semua pertuduhan. Dia berdepan dengan 2 pertuduhan membunuh dengan niat, 82 pertuduhan memecah masuk kediaman, 2 mengurung mangsa secara paksa, dan 2 serangan gatal-gatal. Pada 22 Oktober,
rasa William telah didapati bersalah atas kesemua pertuduhan dan dihukum penjara 10 tahun atas setiap pertuduhan membunuh, 10 tahun atas kesalahan mengurung mangsa secara paksa, setahun untuk setiap 82 tuduhan pecah rumah yang dijalankan secara serentak. So basically bermakna life imprisonment, penjara sepanjang hayat. Tetapi hakim pun mengambil kira juga pasal perkhidmatan Russell ni sebagai seorang askar. Yalah geng, dia bukan pangkat kecil-kecil tau. Dia adalah seorang colonel dan wing commander di camp CFB Trenton. So hakim letak syarat yang Russell ni hanya akan mendapat parole selepas menjalani minimum 25 tahun dekat dalam penjara. Selepas hukuman dibacakan, Angkatan Tentera Udara telah mengadakan satu majlis pelucutan jawatan bagi Russell. Baju uniformnya telah dibakar dan semua medalnya telah dihancurkan. Bukan tu je tau, SUV milik Russell pun sebenarnya adalah pemberian pihak tentera. SUV tu pun telah dihancurkan. Satu-satu yang ditinggal hanyalah pencen dia je. Sebab kalau nak tarik balik pencen memerlukan persetujuan parlimen. So end up Russell masih lagi menerima 60,000 Canadian dollar. Gila guys, 188,000 ringgit Malaysia tau tak? Selesa dia hidup kat dalam penjara tu. Dia telah dipenjarakan di Port Cartier di Quebec, sebuah penjara maksimum security, dan Russell telah ditempatkan di unit berasingan daripada banduan lain. Dia seorang-seorang je geng. So basically dah didapati bersalah pun kerajaan masih lagi ada sifat kesian dengan orang-orang macam ni tau. Kalaulah diletakkan di general population, rasanya dah kena tikam dah mamat ni. Yelah, askar kan. Kehidupan bekas isteri Russell pun tak senang juga. Dia telah dilucutkan jawatannya sebagai pengerusi Yayasan Jantung Kanada dan dikecam oleh masyarakat setempat. Diorang membuat spekulasi yang bekas isterinya tahu dengan perangai Russell ni, tetapi memilih untuk berdiamkan diri. So sama ada betul atau tak claim tu, abang boy tak tahulah. Kisah Russell ni telah diadaptasi menjadi sebuah movie, An Officer and a Murderer, yang telah diterbitkan pada tahun 2012. Abang boy tak tengok lagi movie tu, dan movie tu pun susah nak cari. So senang cerita, bukan movie yang box office lah. So macam mana guys? Seram kan? Kadang-kadang orang yang kita rasa tu kita kenal luar dan dalam menyimpan rahsia yang sangat-sangat gelap. Tapi tak boleh cakap apa juga zaman sekarang ni. Aib yang elok disimpan dibuka secara sukarela untuk views dan juga like, semata-mata nak famous dan cari makan. Sedih kan? So seperti biasa, apa pendapat korang? Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.